Ve temprete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh dengan keberkatan yang Allah Taala beri peluang kepada kita boleh jumpa pada malam ini. Sidang penonton sekalian, kita masih ditaruh ajal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih kurnia diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat. Tuhan masih duk jaga nikmat sehat kita. Tuhan lagi masih jaga nikmat hidup kita yang merupa nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kepala modal yang dimiliki, yang kita milik sekarang, iaitu ajal, tipuh ajal yang Allah Ta'ala beri pada kita. ต้นทุนในการดำรงชีวิตของเราในวันนี้ก็คืออายุไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงเก็บไว้ให้กับเรา ซึ่งไม่อีกกี่วันทุกคนก็จะต้องไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา การไปหาอัลลอฮ์นั้นด้วยสภาพที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอายะห์หนึ่งว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตาย ในเมื่ออัลลอฮฺ تعالى ได้ใช้คำว่าลิ้มรสแสดงว่าความตายนั้นน่ะมันมีหลายรสชาติ บางคนจะรู้สึกว่าความตายนั้นเป็นสิ่งหอมหวานสำหรับเขา Rasa manis, rasa senang, rasa suka, gembira. Tetapi bagi setengah hamba Allah Ta'ala, bagi setengah manusia, mati merupakan satu perkara yang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati merupakan satu azab. Mati merupakan satu bala bagi setengah manusia. Dengan sebab ni, setiap jiwa akan merasai datang limrod แห่งความตาย ส่วนรสชาติ rasa mati nak manis ke masing, rasa mati nak senang ke susah, rasa mati nak sakit ataupun tidak sakit, itu terhati ขึ้นอยู่กับอามัลของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับอามัลันของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของแต่ละคน ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกัน ก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเรียกเราไปหาพระองค์ในไม่อีกกี่นาทีข้างหน้าเนี่ย พวกเราได้มีโอกาสมาตักเตือนซึ่งกันและกัน แล้วก็ในค่ำคืนนี้sayaจะพูดถึงเรื่องแค่เป็นข้อคิดสำหรับ
อุสตัดเองแล้วก็พี่น้องsaudara-saudara yang dengar sekalian, kata satu kewajipan setelah mana kita kecek dah kewajipan suami pada minggu lepas dan kewajipan isteri, kesemua ni adalah untuk nak cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala เพื่อที่เราจะได้หาความโปรดปรานของ Allah Subhanahu Wa Taala ในค่ำคืนนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำดีต่อพ่อแม่ว่าพ่อแม่นั้นประเสริฐแค่ไหนบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไว้ชีวิตพ่อแล้วก็แม่ของเขาอยู่นั้นเป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่เป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่นิมัตหนึ่งที่จะเป็นสนามที่จะเป็นต้นทุนที่เขาสามารถที่จะแสวงหาไขว่คว้าความโปรดปรานของตะอาลาได้สำหรับบางคนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เรียกพ่อแล้วก็คุณแม่ของเขากลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นคือความประสงค์ของอัลลอฮฺแต่สำหรับลูกๆที่ยังมีคุณพ่ออยู่ที่ยังมีคุณแม่อยู่นั้นเป็นนิมัตที่เขาสามารถจะตักตวงya boleh nak usaha jadi medan jadi gedung tempat dia nak cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala เพราะหลังจากที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงอามัลที่ยิ่งใหญ่อามัลyang paling besar ialah amal yang kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam beberapa ayat, wa'budullah, adalah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kepada Allah Taala dengan tidak bersyirik merupakan martabat yang pertama dalam agama kita. Amal yang paling besar dalam agama kita. Lepas pada tu Allah Ta'ala berwasiat wabil walidaini ihsana. Dalam ayat lain Allah Ta'ala telah wasiatkan kepada manusia wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Itu kita berbakti, buat baik pada ibu bapa bukan adat istiadat. Kita orang Melayu. Kita buat baik pada ibu bapa bukan kena tham-niamประเพณีของสังคม Setiap kali kita buat baik pada ibu bapa atauทำดีต่อพ่อแม่สำหรับมุสลิมนั่นไม่ใช่ประเพณีนั่นไม่ใช่ระเบียบทางสังคมนั่นไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่มันเป็นการสั่งเสียของอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ต่อมนุษยชาติTuhan wasiat kepada manusia lepas jadi manusia. Langkahที่Allah Ta'ala ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วAllah Ta'ala ได้สั่งเสียให้มนุษย์นั้นทำดีต่อพ่อแม่ Buat baik pada ibu bapa. Dan nak ayat kata, apa boleh kita nak buat baik ibu bapa? Kalau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan tahu kata macam mana ibu kita sanggup menanggung susah payah dalam mengandungkan seseorang anak dan susah payah dia dalam nak melahirkan anak, bersalingkan anak. Tamahเพราะ Allah SWT ได้เตือนมนุษย์เตือนความจำของมนุษย์ในอัลกุรอาน
มนุษย์ไม่มีวันที่จะระลึกถึงได้ เพราะในช่วงนั้นเขายังเด็กอยู่ ช่วงนั้นเขายังไม่สามารถจะจำอะไรเลย ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยได้บัญญัติอายัดหนึ่งว่าวะดะอัตฮุกุรฮะวะฮัมลุฮุกุรฮะวะวะดะอัตฮุกุรฮะพ่อแม่ของเจ้านั้นได้ใช้ความอดทนในความยากลำบากที่จะตั้งท้องให้แก่เจ้าพ่อแม่ของเจ้านั้นต้องอดทนด้วยความยากลำบากในการที่จะคลอดเจ้าออกมา Kalau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai anak tak akan tahu. Kata bagaimana susah payahnya ibu kita dah mengandungkan kita. Kalau tidak dengan Allah Taala, bagaimana susahnya ibu kita tenaga dan nyawa hasib rawang เป็ดกับอยู่ในขณะที่จะคลอดให้เราออกมาแต่ด้วยความรักมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติอายัดนี้เพื่อตักเตือนมนุษย์ manusia ni boleh khabar kata susah. Ibu dia mengandungkan dia susah. Ibu dia melahirkan dia. Maka bagaimana kita tidak berasa nak membuktikan kebaikan kepada ibu kita. Bagaimana seorang anak sanggup nak deraka pada ibu dia? ลูกคนหนึ่งสามารถที่จะเนรคุณพ่อแม่ได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ต้องใช้ความอดทนด้วยความยากลำบากในการที่จะตั้งท้องเขาขึ้นมาในการที่จะใช้ความอดทนในการที่จะเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เด็กแต่น้อยจนเขาเติบโตใหญ่และเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเขายอมที่จะเนรคุณพ่อแม่ได้ยังไงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เลยได้บัญญัติในซูเราะห์ลุกมานว่าอันิชกุรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมัซีรจะต้องชุกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ที่ Allah Subhanahu Wa Taala ได้ทรงประทานให้แม่ของเจ้านะ Kamu kena bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala ibu bapakmu dak peliharamu sejak kecil sampai besar. Dari ayat Isra Allah Taala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhan telah mewajibkan kepada manusia supaya dia beribadat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak bersyirik dan dengan ibu bapa mesti dia berbuat baik. Buat baik dengan ibu bapa. ทำดีต่อพ่อแม่ Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Lebih lagi apabila ibu bapa kita sudah tua. Au kilahuma, ataupun salah satu pada ibu bapa itu sudah tua. Fala takul lahuma uffin. Kamu jangan lari atas suri kita ni bertauf. Patisir โดยใช้น้ำเสียงต่อพ่อแม่ของเรามีบัวปก Wala tanharhuma, yang kamu berjerkah. Kita kecek dengan tangan kita kecek terosak dengan tangan kita,
Berhaluhnya suara kita. Tapi bagaimana kita jekah ibu bapa kita? Au kilahuma wa kullahuma qawlan karima. Hendaklah kamu bercakap dengan ibu bapa kamu, Tuhan suruh ni, dengan supaya santun. ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน Ada cerita daripada Saudi, seorang ustaz, dia cerita bahawasanya pada satu ketika duk semaya seorang di sebuah masjid duk semaya. Tiba-tiba ada seorang budak laki-laki dia rebah dalam semaya. Berubah dalam semaya saat itu. Maka tu imam lepas semaya dia tanya. Ambil usul dia pergi hospital. Pergi hospital. Mati budak tu. Budak tu imam ni bahasa terdekat hati. Jadi budak tu mati di masa semaya. Lepas tu malam Jumaat. Tuhan pilih yang mati malam Jumaat. Lepas tu ketika duk semaya, malam Jumaat tu mulia dah. Orang mati malam Jumaat lepas seksa kubur. Mati dalam semaya pula. Lebih lagi. Lalu tu lepas. Memang cara mayat mandi apa sudah mayat dia. Maka duk usaha nak cari, nak hubung dengan keluarga. Lepas ada hubung keluarga yang dah, saya berasa hubung keluarga dia. Tahu tak anak siapa. Jumpa dengan adik-beradik dia, dengan adiknya kakak dia. Maka imam ni hak sipai mayat apa semua. Tanya. Kata dia berasa kata ni jadi luar biasa, mati malam Jumaat, mati ketika semaya. Nak tanya sikit. Kata adikmu ni duk amal gapo ni duk buat lagi. Dia Tuhan ni ada mulia dia siapa tahu ni. Dia kata di kalangan adik-beradik dia ni, adik dia lah. Yang dia tunai kewajipan dia dengan ibu bapa yang paling baik sekali. Dia khidmat pada ibu dia, ada ibu yang nak minta. Kita tak sah kata nak khidmat belum pada ibu minta. Ibu minta pun kita cari dalih, beribu-ibu dalih. Kalau ibu kita, mak kita nak pergi hospital, minta suruh kita pergi hantar dan sebagainya. Kita pergi hospital. Tak ada siapa dia nak pergi. Kan nak pergi hospital takut kena duk tunggu. Baru berlaku. Oh. Ibu dah sakit. Jauh hidup rumah. Nak pergi hantar hospital. Takut kena tunggu. Kena orang lain bagi Sarah. Anak tak berani nak pergi. Ibu dia di hospital. Kan masing-masing dekat kerja belakang. Duduk rumah sakit di rumah. Kerana nak pergi hospital takut kena tunggu. Kita boleh nak khidmat pada ibu kita. Kalau dia kena pergi hospital seminggu sekali, ya, sebulan sekali. Kita tak boleh nak buat gila ke. Adik-beradik kita, dia pera mari limuk ke. Boleh adik karat cekam belakang. Tapi masing-masing tak boleh nak lang. Ni, itu besarnya,
Apabila Allah Ta'ala ibu kita ataupun ibu bapa kita duduk sekali kita lagi masih tak luar untuk kita nak cari keridaan Allah Ta'ala supaya nak buka pintu syurga. Seolah-olah dia telah duk milik anak kecil untuk nak buka. Cari jumpa. Kata anak kecil mana boleh buka pintu syurga. Ibu kita masih lagi duk ada kita. Tu seolah-olahnya dia Allah Ta'ala telah tinggal anak kecil untuk kita buka pintu syurga. Sebab tu kisah saat ni dia cedek shampoo, sabun, ibu dia kena guna masuk bedak air. Cedek shampoo, sabun, mani kepada mak dia. Tuhan pilih dia mati malam Jumaat, mati waktu sepuluh. Sebab tu kita masih lagi ibu dengan kita. Boleh kita pergi tanya Isak. Boleh kita pergi tanya mak nak gapo atik. Sabun dah lagi, shampoo ada lagi. Makan apa pagi ni Isak mak nak makan apa. Tak ada sekali boleh kita tanya. Ada peluang bagi kita yang Allah Ta'ala peluang untuk kita khidmat pada ibu bapa. Bagi setengah-setengah orang dia sesat. Allah Ta'ala telah ambil. Telah panggil kelik dah ibu dia. Bangkun. Allah Ta'ala dia riak kelap belak. Dia tahu ni pun meh yang ju kat perahu. Macam mana? Sabit pada hadis Nabi SAW banyak Allah Subhanahu Taala telah cerita tentang kelebihan orang yang khidmat kepada ibu bapa. Satu hadisnya ada seorang dia pergi minta pada Nabi SAW untuk berjihad, pergi berjihad dengan Nabi. Rasulullah tanya, "Mu ada ibu bapa tak? Hidup ada lagi tak ada?" Rasulullah tak lagi minta izin. Kali ibu mu tak apa. Setengah orang mari minta Rasulullah nak berjihad juga. Rasulullah tanya ibu mu izin tak lagi? Ya tidak lagi. Rasulullah tak lagi. Dia khidmat pada ibu kamu, ayah kamu. Itu adalah jihad. Sebab tu sabit pada hadis sahih Muslim daripada Abdullah ibn Umar bin Aus. Mari seorang laki-laki jumpa dengan Nabi SAW untuk berhijrah. Lalu Rasulullah tanya, "Fahal min walidayka ahadun hayyun?" Qala, "Na'am, bal kilahuma." Rasulullah tanya, buat baik dua ibu bapa tu adalah pahala. Ning besarnya dalam kita nak tunai kewajipan kita kepada ibu dan ayah. Maka sebab tu berbanyak hadis yang Nabi SAW telah pesan kepada kita. Sebagaimana seorang tadi mai pada Yaman, mai jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, "Makmu dia hidup lagi atau hidup?" Itu Rasulullah kata, "Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Klik hidup dengan ibumu dan buat baik pada dia, kepada ibu bapa dengan sebaik-baik. Nabi SAW seorang tadi pergi duduk dengan ibu bapa dia, buat baiknya. Ni banyaklah hadis yang menyebutkan buat baiknya dengan ibu bapa. Ada setengah seorang laki-laki di masa Nabi SAW, sewaktu dia nak habis nyawa, maka tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah tanya, adakah bagi dia ni ibu? Maka orang pun cerita tak ada. Mak dia di hujung kampung. Maka Rasulullah ni suruh
Sahabat dia pergi panggil ibu dia. Maka ibu yang mari. Lalu tu Rasulullah kata, bagaimana anakmu ni? Dia kata, anak dia kata, tak ada satu hari pun yang dia tidak titik air mata kan anak dia. Jadi setiap hari dia menyakiti ibu dia. Lalu tu Rasulullah kata maaflah dia. Dia tak akan maaf pada anak yang deraka. Lepas pada tu Rasulullah segi ambil kayu api, so mari tambung, kemudian pingat kayu api tu, ambil. Apabila sudah pingat api, nyala besar dah, Rasulullah akak anak dia pergi tahu dalam api. Dia tahu apa nak tahu? Dia tahu, anakmu, kalau lah aku tak bakar di dunia pun, di akhirat esok ya aku kena bakar. Lalu tu, dia kata, aku maaf pada anak. Barulah Rasulullah jam mengucap tadi boleh. Ni besar tak besar? Besar tak besarnya, kewajipan seorang dari masalah buat baik kepada ibu bapa. Maka saya nasihat pada diri saya, oleh kerana malam ni dah uzur sikit, kepada diri saya dan kepada pelajar-pelajar saya kalau ada duduk dengar, dan juga kepada saudara-saudara semua. Bagi siapa yang Allah Ta'ala peluang lagi masih, ibu bapa dia masih hidup, maka berbaktilah dia buat. Khidmat pada dia. Jangan cakap kasar dengan dia. Kerana itu adalah rahmat. Itu adalah ampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita kecek baik dengan ibu bapa, kita dapat ampun ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita khidmat pada Allah Taala, kepada ibu bapa kita, maka martabat kita, darajat kita dalam syurga masih bernekat. Dan ibu bapa juga merupakan pintu rezeki bagi seorang anak. Siapa dia berasa susah dalam cari makan, buat baiklah dengan ibu bapa. Siapa dia berasa payah, rusuk wah, kanทำมาหากินไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่จงทำดีต่อพ่อแม่ให้มากแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดประตูแห่งรสกีให้แก่เราเอง Siapa dia berasa susahnya dalam jual beli dia, cari makan dia untuk nak pelihara keluarga dia, buat baiklah pada ibu bapa. Nanti Allah Ta'ala akan buka kita. Jangan diraka ibu bapa sekali. Kerana air mata ibu bapa merupakan deraka. Hari mana yang Allah Ta'ala, hari mana yang ibu bapa kita titik air mata kerana kita, maka hari itu kita diraka pada dia. Setengah ulama kata hari mana yang kita tidak berdoa kepada ibu bapa, hari itu kita diraka pada dia. Ada seorang laki-laki, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah, anna rajulan qala ya Rasulullah, seorang laki-laki jumpa dengan Nabi, inna li malan wa waladan, aku ada harta dan ada anak, wa inna abi yuridu ay jitta, maka ibu bapa aku ni kan nak tadi pada harta tadi tu nak guna, nak hartaku. Maka Rasulullah kata, anta wa maluka li abika, mung sendiri harta mung pun bagi milik abak mung, dia nak apa dia. Mung dan harta mung adalah bagi ibu bapa kamu. Hadis ni hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Albani. Kemudian ada sahabat pada salafus salih dulu telah mengusiakan rahsia pintu rezeki akan terbuka. Siapa dia yang berasa sepit dan cari makan dia, maka hendaklah dia ni tu hubung silaturahim molek dengan ibu bapa dia. Ini
setengah. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita mesti lakukan kepada ibu bapa kita. Ada sabit pada hadis Nabi, redallah redal walidain. Reda Tuhan tergantung dengan reda ibu bapa. Macam mana kita yang kita dah buat semua amalan untuk nak cari keredaan Allah Ta'ala, macam mana Tuhan nak reda kepada kita? Kalulah ibu bapa kita tidak reda. Seorang nak panggil orang baik, pertama dia kena baik ibu bapa dia. Macam mana orang luar semua kecek semua kata kita baik, tapi ibu bapa kita tak boleh menikmati dengan kebaikan kita. Pergi semua orang kata kita baik belakang, tapi dengan ibu bapa kita tak biasa apa. Macam mana kita menjadi orang baik? Baik semua dengan orang kampung. Ikut dia main dan minta gapo kita wui belakang. Tapi apa dengan ibu bapa kita? Nak menderita kerana kita. Nak orang lain kita kecek baik semua. Tapi ingat apa dengan ibu bapa kita tak boleh kecek baik. Nak orang lain ikut minta tolong apa? Tapi apa dengan ibu bapa kita lagi hospital tak boleh kita pergi. Puluk di mana kita tak pelak. Ikut sampai dia padah puluk, lain kita padah puluk kita jauh pergi. Kerana kita takut putus hubungan kita dengan saing kita. Saing kita padah puluk kita, duk di golok kita pergi, duk di betung kita pergi, duk di menara kita pergi. Ikut dah bucu dunia mana kita lagak pergi. Kerana kita takut punah hubungan kita dengan saing kita. Tapi apa dengan ibu bapa kita tak takut bunuh hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Buku buat baik ibu bapa adalah wasiat Tuhan kepada kita. Dengan naik kita, dengan ketua kita, tiap tahun kita beli untuk hadiah dengan raga dengan apa semua. Oh, kayu penuh-penuh raga kita bibit lagi kepada ketua-ketua nak. Hari raya dengan ibu bapa kita nak ulang 500 pun kita berasa sayang. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau dengan ketua kita dengar semua, kita jam beli hadiah barang tu barang ni, tapi dengan ibu bapa kita. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita menginsafkan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena masa nikmat dengan sebab tu ada tahu lagi umur ibu kita, ayah kita. Kita jangan nanti Tuhan panggil kelak. Kalau tidak kita dia. Kalau tidak kita dia. Yang pejam mata, malaikat ibu bapa kita reda pada kita. Yang kita mati, malaikat ibu bapa kita reda pada kita. Kerana reda ibu bapa adalah reda Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan reda kita, syurga yang kita dapat. Maka buku ni kena pakai masing-masing usaha. Dan buat baik ibu bapa kita ingat. Ada wasiat daripada Tuhan yang menjadikan kita. Wasiat Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kita. Sebab tu, belum kita nak pejam mata ni, cuba kita pakai cek kata, macam mana kita nak buat baik ibu bapa kita. Dan bagi orang yang sudah ibu bapa sudah mati dah, boleh kita tengok sayang-sayang dia, mana ibu bapa kita nak sayang ibu kita, sayang kita, boleh kita buat baik dengan dia. Kata ulama, buat baik dengan sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu kita adalah menepati kita buat baik dengan ibu bapa kita, dengan ibu bapa kita. Kita beli barang hadiah kepada sayang-sayang ayah kita,
supaya kita buat baik dengan ibu kita. Kecek baik, ziarah, sayang ayah kita juga. Ni setengah pada buat baik ibu bapa kita sudah mati dah. Istighfar pada dia, minta ampun kepada dia setiap hari, minta Tuhan ampun dosa dia. Itu setengah daripada kebaikan yang kita buat dengan ibu bapa kita. InsyaAllah. Dah. Maka pada malam ni saya usiat diri saya dan marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga, dan satu lagi yang Nabi pesan pada kita agak atau penting juga, iaitu birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Buat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu akan buat baik pada kamu. Kalau siapa dia nak pergi supaya anak dia buat baik pada dia sikit lagi, maka buat baiklah pada ibu bapa kita yang masih hidup. Nanti balas keberkatan itu Allah Ta'ala nak beri anak kita ni buat baik pada kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak akan bercakap dengan wahyu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah pesan pada kita, birru aba'akum, buat baiklah hai umatku kepada ibu bapa kamu, dan secaya anak kamu akan buat baik kepadamu. Seorang lagi tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amalan manakah ya Rasulullah paling lebih sekali, paling mulia sekali, paling baik sekali di dalam hidup? Maka Rasulullah buat baik, ayyun nas, manusia manakah aku patut buat baik sekali dalam hidupku ni? Rasulullah jawab, ummuk. Lepas tu dia pula Rasulullah jawab, ummuk je, makmu. Tanya, lepas tu orang mana lagi aku patut buat baik lagi? Rasulullah jawab lagi, makmu. Siapa lagi ya Rasulullah baru makmu? 3 kali ya Rasulullah jawab tu, makmu. Buat baik dengan mak. Buat baik dengan mak ni adalah satu amalan paling besar di dalam Islam kita. Dan derhaka pada ibu bapa ni adalah setengah daripada dosa besar di dalam agama kita. Maka pada malam ni saya usiat pada diri saya dan pada ikhwah yang saya kasihi sekalian, marilah kita pakat-pakat dulu ibu bapa kita, pakat khidmat pada ibu bapa kita, tunaikan kewajipan kita sebagai seorang anak yang kita boleh buat orang boleh buat baik ibu bapa setengah mana, kita usaha setengah tu. Usaha setengah tu. Kita usaha buat baik ibu bapa kita, siapa dia reda kepada kita. Siapa dia reda pada kita. Jangan wiyat itu setengah ibu bapa berdoa dengan tak baik pada anak. Kerana sedih hatinya perbuatan anak siapakah. Jangan sampai ibu bapa itu berdoa tak maliklah pada kita. Kerana itu adalah celakalah kita di dunia dan di akhirat. Dunia celaka dah. Tak dapat nak keluar kalimah la ilaha illallah, akhirat lebih lagi. Sebab tu Allah Ta'ala berpesan. Tuhan tak ada pesan, anak pesan buat baik buat apa. Wasainal insana biwalidaini ihsana, aku berpesan. Kami berpesan kepada manusia supaya buat baik buat apa. Siapa dia diraka ibu bapa, dia tak dengar pesan ni Allah Ta'ala. Itulah. Lepas tu nak cara pergi ngaji pun betul. Lalu anak kita tak ada belakang, ada anak minggu dah besar. Dia akan boleh contoh kita. Kita khidmatlah ke mana kepada ibu kita, kepada ayah kita, anak kita. Khidmatlah. Kita keceklah ke mana dengan ibu bapa kita. Anak kita akan kecek lagu tu lah dengan kita. Sebab tu, siapa dia yang nak biar anak dia buat baik pada dia, buat baik pada ibu bapa. Kerana ini adalah pesan Nabi SAW. Berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufikkan kita bersama supaya kita dapat hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah